Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Abdul Jabbar bin Raja Said. Pada kesempatan ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak tentang revolusi industri dan kesan terhadap kemanusiaan. Sebelum itu, asas pemahaman bagi revolusi industri itu perlulah difahami, di mana revolusi industri itu adalah satu perubahan yang besar, sama ada kepada struktur masyarakat, cara hidup, cara berfikir, juga nilai serta normanya kepada sesuatu yang lebih baik atau sebaliknya. Persoalannya, apakah objektifnya? Jawapannya adalah untuk memudahkan atau menguntungkan lagi kehidupan umat manusia. Kerana segala operasi kehidupan manusia hanya di hujung jari sahaja, dan ia amat bersifat human-centric. Malahan kebanyakan fasa-fasa revolusi yang berlaku sehingga ke hari ini juga bersifat human-centric. Jadi kita berbalik kepada permulaan revolusi industri. Revolusi industri ini berlangsung dari abad ke-18 yang bermula di utara England. Kemudian mula tersebar di negara-negara Eropah dan Amerika Utara sehingga ke kawasan lain. Umum untuk kita mengetahui bahawa sejarah revolusi dunia telah melalui beberapa tahap transformasi, iaitu sejak pada tahun 7000 sebelum Masihi. Berlaku revolusi ke arah kemajuan dalam sektor pertanian atau dikenali sebagai revolusi pertanian. Seterusnya, revolusi pra-industri, di mana pada zaman permulaan kewujudan bandar-bandar namun dalam bilangan yang masih sedikit. Akhir sekali, pada abad ke-18 dan 19, mula berlakunya revolusi perindustrian yang telah berjaya mencorakkan lanskap kehidupan moden. Arnold Toynbee merupakan pelopor yang memperkenalkan istilah revolusi perindustrian dalam bukunya, iaitu Industrial Revolution of 18th Century in England, di mana perkembangan revolusi industri bermula dengan revolusi industri pertama pada 1760 dan revolusi industri kedua pada 1870. Revolusi industri ketiga atau dikenali sebagai revolusi digital yang bermula pada tahun 1950-an, dan akhir sekali iaitu revolusi industri keempat atau Internet of Things atau IoT pada 1992. Kesan revolusi perindustrian ini juga telah menyumbangkan penciptaan alatan baru yang mampu memberi kemudahan dan manfaat kepada manusia, seperti mentol lampu yang dicipta oleh Thomas Edison, dan penciptaan telegraf oleh McCoy, telefon yang dihasilkan oleh Alexander Graham Bell, dan ramai lagi. Kita sedia maklum pada masa kini dunia mula ke arah teknologi 4.0 atau IR 4.0 atau lebih dikenali sebagai Intelligent Artificial 4.0, di mana segala benda boleh dikawal dan diarah hasil dari kecanggihan IoT, integration system, simulation system, dan kita perlu merasa teruja akan kerana dilahirkan pada zaman di mana berpeluang merasai kecanggihan tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa persoalan di mana masyarakat perlu sedar sekiranya segala kemudahan dan teknologi yang dibawa IR 4.0 tidak mampu menjamin kebahagiaan kemakmuran masyarakat dan negara secara total. Buktinya, kenapa dengan teknologi yang sedia ada, robot bakal menggantikan pekerjaan manusia, dan apakah kesan daripada perkara tersebut? Apakah kesan daripada perkara tersebut? Dan jawapannya mungkin pengangguran bakal berlaku, dan dengan keadaan dunia sekarang ni yang menggunakan tenaga kerja manusia masih dalam ketidakstabilan untuk mendapat pekerjaan, di mana banyak graduasi yang juga perlu bersaing untuk mendapat pekerjaan, ditambahkan pula dengan perkara baru seperti ini, seperti robot yang akan menggantikan pekerjaan manusia. Jadi di manakah tempat manusia yang pada ketika itu? Assalamualaikum, saya Muhammad Hafiz bin Zainal Fairusli. Di sini saya akan membentangkan mengenai topik revolusi industri 1.0, di mana sebelum terjadinya revolusi ini
kerja-kerja seperti pertanian, pembuatan dan pengangkutan banyak dilakukan menggunakan tenaga manusia, tenaga air, serta tenaga angin. Namun pada abad ke-18, seorang pereka cipta dari Scotland iaitu James Watt telah menghasilkan sebuah enjin wap, dan ianya telah memberi perubahan yang besar kepada sektor-sektor pertanian, pembuatan dan pengangkutan, serta memberi impak terhadap sosioekonomi dan kebudayaan di Britain ketika itu. Setelah melihat kejayaan yang dikecapi oleh Britain, negara-negara luar mula melibatkan diri, dan seterusnya terjadilah revolusi industri 1.0 yang mana ianya bermula dari tahun 1760 sehingga 1830. Bagi sumbangan, apa yang kita boleh lihat, sumbangan revolusi ini banyak memberi kesan terhadap sektor-sektor seperti sektor pembuatan, tekstil dan pengangkutan. Dari segi sektor pembuatan dan tekstil sebagai contoh, sebelum ini kerja-kerja banyak dilakukan menggunakan tenaga mahir manusia, dan hasil yang diperolehi tidak dapat untuk menampung permintaan pelanggan ketika itu. Namun dengan terhasilnya mesin-mesin yang menggunakan enjin wap, sesebuah sektor itu dapat mengeluarkan hasil yang berlipat kali ganda bagi memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih efisien. Dari segi pengangkutan pula, seperti yang kita tahu, pengangkutan seperti kapal pada ketika dahulu menggunakan angin untuk bergerak. Namun setelah enjin wap diperkenalkan, ianya banyak digunakan pada jentera, kenderaan, kapal serta kereta api bagi membolehkan untuk melintasi sempadan untuk kegunaan pengangkutan dan perdagangan. Kapal dan kereta api yang menggunakan arang batu serta kayu sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan wap dapat bergerak dengan lebih cepat berbanding kapal yang menggunakan angin untuk berlayar. Seterusnya, untuk kesan-kesan terjadinya revolusi ini, ada kesan buruk dan baiknya. Untuk kesan buruk, ianya adalah hilangnya pekerjaan bagi pekerja mahir yang sebelum ini menggunakan tangan untuk melakukan kerja. Selain itu, dengan adanya kapal berenjin wap, kebanyakan negara Eropah mula melakukan perdagangan dan menjual peralatan perang seperti senjata ke negara-negara luar, dan ianya mengakibatkan berlakunya penjajahan serta peperangan. Ini kerana perdagangan menggunakan kapal enjin wap lebih mudah dan cepat. Bagi kesan baiknya pula adalah kawasan-kawasan kecil yang mengusahakan pertanian serta perindustrian mula memacu naik dan telah menjadi kota yang maju. Selain itu, produktiviti kerja dan penghasilan produk semakin meningkat dan lebih efisien, serta ianya mampu untuk memenuhi kemahuan masyarakat pada ketika itu. Sekian sahaja pembentangan saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Muhammad Hanif bin Zainal
untuk pembentangan revolusi industri 2.0. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hanif Zainan. Nombor kad matrik XX182045 BECF04. Okay, saya sekarang nak menceritakan tentang revolusi industri 1.0, iaitu revolusi industri 1.0 berlangsung pada tahun 1750 hingga ke 1850. Okay. Revolusi industri ini melibatkan tenaga manusia yang digantikan oleh kehadiran mesin. Industri ini melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan haiwan digantikan dengan mesin. Salah satunya ialah penemuan mesin wap pada abad 18. Revolusi industri ini ditandai dengan adanya perubahan secara besar-besaran di dalam bidang pertanian, pertambangan, manufacture, transportasi dan teknologi. Perubahan yang terjadi pada manusia dalam melakukan proses produksi memiliki tampak yang mendalam terhadap ekonomi negara, sosial dan budaya di dunia. Revolusi ini dicatatkan oleh sejarah berhasilnya kenaikan ekonomi secara drastik, yang mana selama 2 abad setelah revolusi industri terjadinya peningkatan rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia menjadi 6 kali lipat kali ganda. Maknanya keuntungan kat situ dapat jimat masa, dapat mengeluarkan produk yang lebih efektif. Okey, revolusi industri yang pertama terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin wap yang digunakan untuk proses produk barang. Pada saat itu, Inggeris yang mengeluarkan mesin wap sebagai alat tenun, mekanisme pertama yang dapat meningkatkan produk dalam industri tekstil. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan haiwan dan akhirnya digunakan dengan mesin tersebut. Selain itu, mesin wap digunakan pada bidang transportation international pada masa itu adalah transportasi laut yang masih menggunakan tenaga angin. Namun angin tidak dapat sepenuhnya dilandai kerana angin yang bertiup dari arah berlawanan dan tidak ada angin yang sama sekali. Maknanya tenaga angin yang tak dapat kita tentukan, kadang-kadang kuat, kadang-kadang tak kuat, macam tu. Penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun mula berkurang semenjak James Watt menemukan mesin wap yang lebih efisien dan lebih murah dibandingkan dengan mesin yang sebelum ni pada tahun 1976. Dengan mesin wap ni, kapal dapat berlayar selama 24 jam penuh. Tidak ada perhentian-perhentian untuk seperti angin tak kuat ke, tak ada alasan, tak ada masalah angin tak kuat atau angin kuat. Tapi dengan syarat cukupnya batu bara dan kayu untuk membakar, untuk menghasilkan wap. Revolusi industri ini memungkinkan bangsa Eropah mengirimkan kapal perang ke seluruh penjuru dunia dan waktu yang jauh dan lebih singkat, dan menjimatkan masa. Negara-negara seperti Eropah dulu mula menjajah kerajaan-kerajaan di Afrika dan Asia menggunakan kapal wap perang. Selain penjajah, terdapat revolusi industri lain, iaitu pencemaran lingkungan akibat asap mesin daripada wap dan limpahan fabrik. Revolusi industri merupakan suatu perubahan besar yang cepat dan radikal yang mengaruhi corak kehidupan manusia. Sejarah mencatatkan sekitar tahun 1800 ke 1900 merupakan period revolusi industri 1.0. Inggeris merupakan negara yang memperolehi, maknanya negara yang dapat mencatatkan nama dalam sejarah dunia. Revolusi industri 1.0, bagi saya dia terdapat 3: industri tekstil, industri besi dan baja dan industri transformasi. Industri tekstil ni adalah seperti memproduk
memproduksi tekstil yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia berubah menggunakan tenaga mesin yang lebih efisien dan efektif. Dan produk ni dan revolusi ini dapat menghasilkan peningkatan yang berlipat kali ganda, dan yang penting menggunakan dapat merubah tenaga manusia atau haiwan kepada tenaga mesin. Yang kedua pula, industri besi dan baja. Revolusi ini dapat memcepatkan proses pembuatan besi dan baja yang lebih murah dan lebih efisien, dan dapat mencipta nama di dunia lah, menjadi sejarah lah, kalanya sejarah. Yang ketiga pula, industri transformasi yang kapal wap tadi yang saya cakap tadi. Mereka dapat mengurangkan tenaga manusia dan haiwan untuk mengemudi kapal perang dan kapal perang, kereta api dan kapal laut lah. Jadi itu saja untuk saya buat masa ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia kepada semua ya. Okey, nama saya ialah Muhammad Zul Hasnan dan saya mengambil jurusan kejuruteraan dalam bidang petroleum. Okey, hari ini saya ingin membincangkan tentang revolusi industri ketiga. Apa itu revolusi industri yang ketiga? Revolusi industri ketiga pula menyusul berasaskan teknologi maklumat dan komputer sebagai tonggaknya. Dengan adanya kuasa elektrik, penggunaan komputer merebak dengan pesat dan membentuk satu lagi gaya hidup yang baru. Okey, di peringkat akhir revolusi ketiga timbul pula teknologi automasi yang mana mesin dan jentera boleh bergerak serta bekerja dengan sendiri apabila ia dimuatkan dengan program komputer tertentu bagi melakukan sesuatu aktiviti terancang. Hebat sungguh kan? Okey. Konsep penghilangan tambahan iaitu mass production yang diaplikasikan di kilang-kilang besar di seluruh dunia diperkenalkan pada pertengahan abad ke-20. Revolusi industri ketiga juga dikenali sebagai revolusi digital. Ini, adakah anda tahu iaitu apa dipanggil sebagai Programmable Logic Control? Okey, inilah Programmable Logic Control dihasilkan pada IR 3.0 ini. Tak silap saya, ia dimulakan pada tahun 1969. Penggabungan perkakasan elektronik ke dalam sistem pembuatan juga mewujudkan keperluan sistem perisian untuk membolehkan peranti elektronik ini yang juga memicu pesat perkembangan perisian. Selain mengendalikan perkakasan, sistem perisian juga memungkinkan banyak proses pengurusan seperti perancangan sumber perusahaan, pengurusan inventori, logistik penghantaran, penjadualan dan penjejakan aliran produk di seluruh kilang. Seluruh industri lebih automatik menggunakan elektronik dan IT. Proses automasi dan sistem perisian terus berkembang dengan kemajuan dalam industri elektronik dan IT. Tekanan untuk mengurangkan kos memaksa banyak pengeluar berpindah ke negara-negara dengan kos rendah, iaitu China, Indonesia dan negara-negara lain. Penyebaran lokasi pembuatan geografi juga menyebabkan pembentukan konsep supply chain management. Individu seringkali keliru tentang apa perbezaan industri revolusi 3.0 dan industri revolusi 4.0. Okey, saya ingin terangkan apa perbezaan. Perbezaan antara
IR 3.0 dan IR 4.0. Dengan kata mudah ya, perbezaan asasnya ialah mesin berfungsi secara automatik tanpa campur tangan manusia dalam industri 4.0. Manakala dalam industri 3.0, mesin hanya automatik. Sebagai contoh, pertimbangan mesin pengilang CNC. Jika mesin tersebut berada di era industri 3.0, perubahan alat dapat dilakukan secara automatik, tetapi kecepatan di mana mesin yang berjalan harus diperhatikan oleh operator dan pembetulan harus dilakukan oleh operator juga. Dalam erti kata lain, iaitu quality control check. Begitu juga mesin berada di dalam industri 4.0. Alat berubah secara automatik pada masa sama, kelajuan semakin laju dan semua parameter lain yang penting untuk menjalankan proses ini direkodkan oleh beratus-ratus sensor yang ada di mesin dan tetapan optimum dilakukan pada sendiri berdasarkan sejumlah besar data yang ada untuk bandingkan dan pengoptiman proses. Okey, apa pendapat saya tentang kesan revolusi industri ini? Secara keseluruhannya menceritakan mengenai pekerjaan yang terpaksa mengalami perubahan yang sangat drastik sehingga banyak menimbulkan pelbagai permasalahan dalam kalangan pekerja. Kecanggihan yang sedang dihadapi di dunia ini telah membuatkan para pekerja berasa risau terhadap kedudukan pekerjaan mereka yang dikatakan telah mengalami kemerosotan sehingga banyak pekerjaan yang telah digantikan dengan sistem robotik yang telah diciptakan oleh kapitalis. Namun begitu, negara tidak mempunyai alasan untuk menolak pemodenan kerana pemodenan bersifat positif dan akan membawa negara ke arah yang lebih maju dan hadapan. Dunia pekerjaan yang sering kita dikatakan terjejas akibat daripada pengenalan dan revolusi robotik banyak menjejaskan peluang pekerjaan yang dikatakan kemunculan revolusi ini akan menggantikan peluang pekerjaan yang mampu dilakukan oleh manusia dan akan digantikan dengan robotik yang dipercayai dapat melakukan kerja manusia dengan kepayaan yang lebih kemampuan manusia. Tapi kita harus ingat, manusia dicipta oleh Allah SWT dengan bersifat sempurna. So, tiada satu pun ciptaan manusia yang boleh kita samakan dengan manusia. Okey, menurut Frey dan Osborne pada tahun 2017 mengatakan bahawa di Amerika Syarikat lebih 50% pekerjaan telah terjejas akibat peranan yang telah digantikan oleh robotik. Namun begitu, persediaan harus dilakukan dengan baik agar setiap individu dapat bersedia dalam menghadapi cabaran dunia pada masa akan datang. Oleh itu, setiap perubahan yang berlaku dalam sesebuah negara, kerajaan dan individu serta majikan, terutamanya majikan ya, perlu memainkan peranan yang sama dalam memastikan perubahan dapat disesuaikan menurut keadaan semasa. Secara umumnya, pekerja merupakan elemen utama dalam menghadapi segala perubahan yang bakal berlaku dan pekerja seharusnya mempunyai kemahiran dan memastikan mereka yang dapat bertahan dalam persaingan industri. Bidang-bidang dominan industri revolusi industri ini tertumpu ke arah sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, iaitu kita panggil STEM dalam bahasa ringkasnya. Bidang sains komputer menjadi sangat penting dalam pergerakan fasa revolusi industri ini. Di samping itu, aspek cabaran terhadap pekerjaan. Pada pendapat saya, walaupun masih awal untuk membuat spekulasi terhadap keadaan pekerjaan yang menerima pakai industri 3.0 dan 4.0 di seluruh dunia, adalah lebih baik untuk mengatakan bahawa pekerja perlu mempelajari pelbagai kemahiran yang baru. Hal ini demikian kerana ia boleh membantu untuk meningkatkan kadar bayaran pekerjaan, tapi pada masa yang sama juga mengasihkan pekerja di sektor besar. Okey, Ketua Pakar Pendidikan Tinggi Bank Dunia
pernah mengeluarkan satu artikel iaitu dia dikenali sebagai Francisco Marmolejo dalam seminar revolusi industri. Dia berkata bahawa sistem pendidikan tinggi di seluruh negara juga mengalami perubahan hasil revolusi industri. Era revolusi industri ini bukanlah era graduan universiti mencari kerja tapi perlu mencipta kerjaya sendiri. Graduan universiti perlu berfikir untuk menubuhkan startup atau social enterprise, bina syarikat daripada kosong, dan ini memerlukan kemahiran dan kepintaran dalam bidang teknologi. Malaysia mempunyai banyak inisiatif dan insentif yang menggalakkan rakyatnya ke arah bidang ini. Bagaimanapun, persidangan kebangsaan revolusi perindustrian 4.0, tajuknya Hala 7 Pembangunan Kurikulum Tenaga Mahir, telah mengemukakan ada 8 resolusi yang dianggap mantap dalam menangani industri 4.0 ini ataupun 3.0, atau kita panggil sebagai revolusi industri. Resolusi ini mengintegrasikan pemahaman mengenai keperluan semasa industri dan tuntutan revolusi industri sambil menjadikan pelajar lebih cekap serta berdaya saing pada peringkat global. Kita kena ingat, generasi Z, iaitu generasi sekarang, anak-anak muda sekarang, akan mencorakkan masa depan negara kita dan menjadi teraju utama dalam era revolusi industri sebagai besar. Industri cenderung kepada mereka yang memiliki high standard atau standard kemahiran pekerjaan kebangsaan atau nama ringkasnya NOSS dan CJ profesional antarabangsa. Hal ini dijangka meningkatkan kebolehpasaran pelajar dan atau graduan dan meraih pendapatan yang baik. Baiklah, saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Nur Haikal bin Za'an Fairusli. Saya ingin menerangkan tentang revolusi 4.0. Revolusi 4.0 ini bermula pada tahun 2016. Revolusi 4.0 adalah merupakan kesinambungan daripada revolusi perindustrian 3.0 yang merangkumi 9 komponen utama, iaitu robot autonomi, simulasi, teknologi awan, integrasi sistem, industri peranti, teknologi pintar, pembuatan aditif 3D, realiti maya dan akhir sekali adalah analisis data. Seterusnya, saya akan menekankan tentang faktor tercetusnya revolusi perindustrian 4.0 ini. Perkembangan teknologi internet. Teknologi internet amat memberi impak yang tinggi kepada negara untuk lebih maju. Sebagai contoh, sistem e-hailing seperti Grab dan Uber. Tetapi ada segelintir masyarakat yang merasa atau terkesan dari perubahan ini seperti golongan pemandu teksi, pemandu bas, kerana kebanyakan masyarakat lebih selesa dengan penggunaan e-hailing sebagai salah satu cara untuk bergerak ke mana-mana. Seterusnya adalah teknologi pembuatan robot, iaitu automasi. Dengan adanya pembuatan robot ini, ia dapat memajukan industri agar dapat menandingi negara-negara maju yang lain. Terdapat beberapa industri besar di Malaysia telah pun melangkah ke arah atau automasi ini seperti automotif yang menggunakan robot untuk pemasangan atau mengecat dan sebagainya. Pembuatan robot juga dapat membantu industri elektronik. Salah satu industri yang besar di Malaysia seperti Sony dan Texas Instruments. Teknologi robot ini banyak membantu untuk menjimatkan masa dan proses pengeluaran yang stabil. Tetapi ada golongan yang terkesan seperti kurang pekerjaan kerana kebanyakan kerja telah diganti
dengan robot dan tenaga pekerja mahir semakin berkurang. Kebanyakan syarikat industri di Malaysia juga memerlukan kos yang tinggi untuk menuju ke revolusi keempat ini. Walau bagaimanapun, kerajaan telah pun menyediakan pelbagai langkah untuk terus mengatasi masalah-masalah ini, untuk terus maju dalam teknologi ini seperti yang disediakan dana-dana, MITI telah disediakan dana-dana yang banyak untuk membantu Malaysia terus maju mencapai revolusi 4.0 ini. Assalamualaikum. Saya Syarul Edin bin Rosli. Di sini saya ingin melampirkan sumbangan-sumbangan revolusi 4.0 terhadap negara. Seperti kita sendiri tahu, salah satu sumbangan terhadap negara kita ialah dari segi penyelidikan dan pembangunan. Ia telah terbukti apabila para penyelidik telah menghasilkan beberapa kenderaan yang tercipta tanpa pemandu atau dikenali sebagai autonomous vehicle. Seperti contoh yang terdapat dalam negara kita ialah komuter, LRT, ETS, monorail. Ianya telah menggunakan sistem revolusi 4.0 di mana terciptanya sesebuah kenderaan yang dikendali oleh teknologi. Sumbangan yang kedua pula adalah kejayaan dalam IT, di mana pada zaman kini bilangan penggunaan internet yang semakin meningkat melalui telefon pintar, tablet, PC dan juga komputer. Secara tidak langsung dengan adanya kemajuan dalam IT ini, ianya dapat mengembangkan lagi perniagaan e-dagang lebih maju ke hadapan. Malah, para peniaga pula akan berasa lebih yakin untuk berniaga secara atas talian melalui perkhidmatan e-dagang ini. Ianya kerana memudahkan lagi dari segi berkomunikasi. Seperti contoh yang sedia ada adalah Alibaba, Shopee, Mudah.my, Lazada dan Zalora. Akhir kata, untuk sinopsis saya berkenaan revolusi industri dan kesannya terhadap kemanusiaan ini, dengan apa yang kita dapat lihat, semua revolusi adalah berkait rapat di mana ianya digunakan pada masa kini. Justru, semua pihak mestilah berganding bahu mengekalkan revolusi perindustrian 4.0 supaya negara kita sama maju dengan negara lain. Bak kata pepatah Melayu bahawa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Assalamualaikum dari kami semua. Terima kasih.